Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video ini membentangkan tentang sesi apresiasi karya yang telah saya hasilkan untuk tugasan 2 PSVK 32 Pengkaryaan Kreatif. Saya Aina Natisha Pitika Rasam dari kelas PET 3 S2 3 dan pensyarah adalah Puan Salbihatun binti Abdul Rashid alias Syahari. Jadi ini adalah karya bersama pengkarya. Tema untuk penghasilan karya ini adalah cantik di mata, seni di hati. Maksudnya, penghasilan karya ini perlulah sesuatu yang cantik dalam pandangan mata kasar kita, yang eye-catching dan sebagainya. Manakala seni di hati, maksudnya karya ini saya hasilkan dengan menerapkan unsur-unsur seni, menimbulkan kesan realistik dan juga menaikkan warisan sesuatu budaya dalam satu karya. Jadi, inilah yang saya harapkan saya dapat terapkan ke semua ciri-ciri tersebut melalui karya yang telah saya hasilkan. Seterusnya, konsep karya saya pula adalah amalan warisan seni pembuatan tembikar tradisional. Konsep ini saya tentukan selari dengan tajuk utama dalam pentafsiran berterusan subjek ini, iaitu warisan budaya. Dengan itu, saya menetapkan untuk memberi fokus terhadap seni pembuatan tembikar yang semestinya tembikar tradisional. Pandangan umumnya, karya ini menunjukkan proses penghasilan tembikar labu sayung yang mana kita dapat lihat tembikar yang sedang dibentuk oleh figura perempuan itu. Kemudian dua labu sayung di sebelah yang baru saja disiapkan tanpa ukiran motif. Dan kemudian labu sayung di hadapan telah siap diwarnakan dan juga diukir dengan corak motif bunga padi. Dengan itu kita juga dapat lihat pelbagai jenis tembikar labu sayung dalam karya ini, iaitu labu sayung gelugur dan juga dua labu sayung panai. Secara tersiratnya, saya ingin menegaskan di sini bahawa labu sayung panai merupakan labu sayung utama di Malaysia yang banyak dihasilkan dan digunakan. Kemudian dapat kita lihat pada karya kedudukan labu sayung panai yang telah siap sepenuhnya berada pada kedudukan hadapan, bersaiz besar berbanding yang lain, yang lebih menonjol berbanding labu sayung yang lain, dan juga cahaya seolah-olah memancarkan pada labu sayung panai tersebut. Kemudian pada karya ini fokus kedua adalah wanita remaja yang sedang membentuk labu sayung pada tapak khas penghasilan tembikar tersebut. Makna yang ingin saya sampaikan di sini adalah warisan turun-temurun kepada generasi muda dalam seni pembuatan tembikar tradisional ini. Selalunya kita lihat orang tua yang hasilkan tembikar, tetapi saya menggantikan dengan generasi muda untuk timbulkan tema warisan itu sendiri. Selain itu, dari segi pemakaian wanita ini yang memakai baju kurung teluk belanga, kebanyakan wanita yang masih memakai baju kurung ini tinggal di kawasan kampung. Jadi, ia menggambarkan lokasi tembikar ini diusahakan iaitu di kawasan kampung. Teknik penghasilan dalam karya ini keseluruhannya saya guna media berus lukisan, akrilik dan pensel warna dengan teknik glazing. Untuk latar belakang saya guna berus bulat, span dan akrilik. Cara sapuan berus pula adalah kasar dan rawak. Kemudian untuk pencahayaan saya guna berus petak dan juga akrilik putih dengan sapuan berus yang ringan dan perlahan. Dan akhir sekali untuk teknik impasto pada motif saya guna pisau pelet dan juga cat akrilik. Pengalaman yang saya alami sepanjang menghasilkan karya ini, yang pertama dalam penghasilan wajah figura. Kalau lihat di sini, saya telah melakukan 4 kali cubaan sebelum saya mencapai hasil yang berhasil dan lebih puas hatilah. Kemudian latar belakang juga adalah pengalaman baru bagi saya, terutamanya bahagian pencahayaan dan juga akhir sekali teknik impasto yang saya laksanakan untuk pertama kali. Kelebihan karya saya dari segi pendapat saya adalah latar belakang karya, kerana saya menggunakan teknik topokan yang menariklah, macam tidaklah plain semata-mata. Kemudian warna yang digunakan juga gelap, sewarna di mana berjaya menyelahkan hal-hal benda dalam karya ini seperti tembikar dan juga figura. Percayaan pada latar belakang juga bagi saya unik kerana ia telah memenuhi kawasan yang kosong dan juga memberi kesan keseimbangan dalam karya. Yang kedua adalah kesan realistik yang saya terapkan dalam karya ini. Saya gunakan teknik glazing dan shading di mana ia berjaya memberi kesan realistik kepada hal benda karya seperti figura dan tembikar.
Kemudian kedudukan dan gambaran sebenar diaplikasikan. Maksudnya macam karya saya ini, reka letak dia adalah dari segi realiti sebenar lah, bukan diletakkan sebarangan. Kemudian kedudukan juga disusun mengikut jarak dekat. Dan pelbagai details yang ditambah menyerlahkan lagi kesan realistik. Contohnya macam iran rambut, lipatan baju, lekuk badan labu sayung dan sebagainya. Dari segi kekurangan karya, saya akui figura tangan adalah salah satunya. Saiz tangan kiri dan kanan tidak sama besar serta shading yang dilakukan tidak berkesan. Dan warna untuk shading juga tidak sesuai, ada yang terlalu gelap dan bahagian yang sepatutnya cerah tidak dicerahkan. Kemudian untuk teknik impasto, saya akui saya tiada pengalaman dan ia merupakan teknik yang dihasilkan pada saat akhir kerana salah faham saya sendiri. Walaupun saya telah menonton video penghasilan impasto di YouTube, ia masih tidak berhasil dan agak comot dan bentuk yang saya hasilkan tu tak dapat dibentukkan dengan betul. Jadi cadangan penambahbaikan adalah untuk figura tangan, saya perlu menggunakan warna yang sama untuk keseluruhan kulit figura. Maksudnya muka dia sama, tangan pun kena sama. Dan yang paling penting, perlulah membina garisan lakaran sebelum melukis bentuk. Dan akhir sekali, teknik impasto, saya akan perbaiki dari segi kesediaan saya, iaitu melaksanakan kajian sebelum aplikasikan pada karya dan juga merancang sebaik-baiknya teknik yang ingin digunakan, adakah ia sesuai dengan karya ataupun sesuai dengan kemahiran saya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.